kitab Usul Tauhid yang dikarang oleh tuan guru kita almarhum Syekhuna Al-Alim Allamah Tuan Guru Tuan Husin Kedah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang jika tuan-tuan lalu ke Pondok Pokok Sena di Pelabatah sana, lalu satu kawasan masjid, dan ni masjid itu dia baru runtuhkan untuk bina yang baru, Masjid Kampung Banggul Pelabatas SPU. Di sana ada kuburnya, kubur Tuan Guru di sana. Baik, kubur pegang kitabnya ada di sana. Bila lalu lebih tanya orang tak mana kubur dia, pilih ziarah untuk dapat keberkatan kitab ini. Kena mengetahui nama ulama, sebagian mengetahui ulama mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat akan turun. Rahmat akan turun di tempat jika ada 3 nama disebutkan, kata ulama. Jika 3 nama disebutkan di rumah kamu, maka tu rahmat di rumah kamu. Apa dia? Pertama, rumah yang disebut nama Allah tu rahmat. Rumah yang disebut nama Nabi tu rahmat. Dan rumah yang disebutkan nama ulama, dalam dia turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kitab ini dikarang oleh Tuan Husin Kedah. Kitab yang bincangkan pasal apa tuan? Kitab ni belah mula dia bincang pasal ilmu dan ulama. Tapi buku surat yang selepas ni dia akan bincangkan tauhid itu dengan Allah. Dia bincang apa tuan? Bincang tauhid, usul tauhid. Dan saya tambah sikit tuan-tuan, saya tambah sikit. Usul tauhid itu atau dipanggil qawaid i'tiqadiyah, kaedah i'tiqad, ataupun dipanggil usul tauhid. Ulama kata apa? Usul tauhid itu 3. Pertama, tauhid yang pertama kau kenal Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama apa dia? Kau kenal akan Allah. Siapa bagi rezeki? Allah, bukan kita. Seperti saya ulang balik tuan, saya ulang balik. Dalam kitab Tajul Arus, kitab yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Ata'ala Askandari rahimahullah, juga pengarang kitab Hikam. Syarah Hikam dia, ditulis syarah dia. Kitab Hikam ni dikarang oleh Syekhuna Ibnu Ata'ala Askandari rahimahullah. Guru dia Syekh Abu Abbas Mursi rahimahullah, wali Allah yang boleh tarbiyah dengan tengok dengan mata. Dan guru kepada Abu Abbas Mursi ini ialah Syekhuna Syekh Abu Hasan Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Ata'ala Askandari anak murid kepada Abu Hasan Syazuli. Baik, dalam kitab Tajul Arus, syarah kepada Hikam, dia cerita bab taubat kepada Allah. Kalau saya cerita lagi tuan-tuan, benda ni nak bagi faham. Dalam kitab Tajul Arus dia ceritakan bahawa dalam bab ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Ringkasnya ceritanya ni, dia ceritakan siapa yang lebih mulia, lebih baik di antara manusia. Kata dia ni dalam kitab Hikam ni dia dahsyat sikit lah. Dia punya perumpamaan tu dia pedih lah sikit kot. Dia kata apa? Siapa lagi bagus? Manusia ni kadang-kadang kena katuk dia baru dia sedang. Tak katuk dia tak sedang. Dan katuk yang sebenarnya bukan katuk keluar, katuk kat hati dia. Kata Syekhuna, siapa lagi baik antara engkau dengan anjing? Pasal apa dia kata begitu? Saya mula-mula baca kitab ni dengan Syekh, kita tengok kasar pasal apa dia kata? Dia berumpamaan beza manusia dengan anjing, siapa lagi baik? Dia kata dalam bab kenai ni lagi bagus anjing pada manusia. Sebab dia contoh dalam kitab tu, syarah kepada matan Hikam. Apa dia kata? Dia beri contoh dalam kitab ni. Dia kata Tajul Arus dalam kitab ni. Tajul Arus itu kita Jawi, tapi diterjemah daripada kitab Arab yang asal Tajul Arus yang asal. Diterjemah dalam bahasa kita. Baik, kata dia contoh, satu hari satu orang laki-laki balik kerja, nak balik rumah dia,
Di tengah jalan dia dapati seekor anjing duduk di tepi jalan. Lambat kenal lah usul tauhid ni. Bila dia balik kok jalan rumah, nampak anjing kok jalan, anjing tu lapang, duk jelai lidah. Pemuda ni laki-laki tahu kata anjing tu lapang. Maka dia pun ambil makanan di tangan dia, sebab dia balik rumah dia bawa benda makan balik untuk keluarga dia. Dia dapati anjing di lapang, dia ambil sikit makanan tu diberikan kepada anjing. Ambil je makan, dia pun balik rumah dia, bawa separuh lagi benda makan balik ke rumah dia, bagi anak isteri dia makan. Esok macam tu juga, dia balik-balik tengok anjing tu tepi jalan lagi, duk gangar mulut, duk jelai lidah minta makan. Maka dia ambil benda makan yang ada tangan dia, dia bagi anjing tu makan, dia balik rumah. Sampai hari ketiga sama juga, dia pun bagi makan kepada anjing tu. Dia dapati anjing duduk tepi jalan. Hari ketiga bagi anjing dia makan, bagi makan, dia balik rumah. Hari keempat dia sediakan makanan, dia tahu dah anjing tunggu kedai, anjing tunggu di tepi jalan. Maka dia sampai tempat tu, dia tengok anjing tak ada. Anjing dia tak ada. Dia heran, anjing di mana? Dia 3 hari anjing tunggu aku, di hari keempat tak ada lah pula. Maka dia pun balik rumah. Bila balik rumah, dia terperanjat, dia terkejut, sebab dia dapati anjing tadi duduk depan rumah dia. Pasal apa? Pasal anjing tu kena Tuhan, baru 3 hari bagi makan. Kata Syekhuna, kamu wahai manusia diberi makan oleh Allah sejak pada hari lahir sampai hari ini, kau masih tak kenal Tuhan kau. Siapa lagi mulia? Siapa lagi hina? Sampai hari ini tak kenal Tuhan. Dia kata kita, rezeki aku boleh, aku pandai, aku semua aku. Maka ilmu tasawuf kata apa? Berkata aku itu menafikan ketuhanan Allah Ta'ala. Dia kata aku ni, maka menafikan ketuhanan Allah. A'udzubillah min dzalik. Sebab itu kata ulama, manusia lagi hina pada anjing sebab tak kenal Tuhan, sedangkan anjing yang hina tu pun kenal Tuhan dia, 3 kali beri makan. Nah, abang tuan-tuan, jom kenal Allah. Yang beri makan semua ni Allah bagi, bukan siapa-siapa bagi. Baik, yang kedua, usul tauhid yang pertama kenal Tuhan. Ini kenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, usul tauhid yang kedua apa dia? Yang kedua, esakan ia, tunggalkan Allah. Ini usul tauhid yang kedua. Lepas kau kenal dia, jadikan dia satu-satunya Tuhan yang kau sembah, bukan 2, bukan 3. Allah beri rezeki macam-macam bagi tuan-tuan, tapi dia minta satu je kita. Kita minta macam-macam nak makan, dia turunkan hujan daripada langit, tumbuhkan pokok-pokok, boleh makan macam-macam. Binatang-binatang pun besar, boleh sembelih, boleh makan. Sebab hujan turun daripada langit. Satu, dia bagi makan kita macam-macam, dan kita minta daripada Allah macam-macam. Cuma Allah minta satu je pada kita. Apa dia? Apa yang Allah minta pada hamba? Jauh ilmu tauhid. Allah minta satu, yakni jangan engkau ada Tuhan lain selain dia. Itu saja. Yang lain aku bagi, satu aku minta, jangan ada Tuhan lain selain aku, kata Allah. Dan pahamilah apa yang kau katakan pada kalimah la ilaha illallah. Faham? Nafi dan isbat. Ini perbincangan ilmu tahu. Nafi apa? Nafi Tuhan lain supaya wujudnya Allah. Tuan-tuan muslimin supaya Allah naslihat. Maka yang kedua, usul tauhid yang kedua kita bincang nanti, hendaklah kita ini mengesahkan hanya dia. Dan antara kaedah mengesahkan Allah Ta'ala, kaedah nak kenal Allah, kaedah nak mengesahkan Allah, dan juga kaedah yang ketiga nanti, apa nak buat? Kata ulama, engkau banyakkan membaca akan suratul Ikhlas. Siapa nak kenal Allah, siapa nak cuci, nak apa, siapa yang nak esahkan Allah. Dan yang ketiga, usul tauhid yang ketiga, engkau sucikan dia. Pertama kenal Allah, kedua esahkan Allah,
Dan ketiga, sucikan ia daripada barang tak layak atas dia. 3 benda usul tauhid. Ada 3 benda ni, maka jadilah engkau hamba Allah yang Allah kasih. Kenal dia, tunggalkan dia, jangan ada Tuhan lain. Dan yang ketiga, lepas kau kenal dia, lepas kau esakan dia, hendaklah kau tanzihihi, hendaklah kau sucikan ia daripada barang yang tak layak. Suci Allah ni bukan bagi dia bersih, tak. Kan yang kata suci Allah ni bukan bagi Allah bersih. Bila kata nak bagi bersih Allah, mana Allah kotor? Hasyalillah, na'uzubillah min dzalik. Bukan itu maksud suci Allah. Yang dimaksudkan suci Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Maksud subhanallah apa dia tuan? Maksud kau ya Allah. Suci apa? Maksud suci ni maknanya manusia, hamba ini kena bersihkan dia dan ingatan dia. Dia kata Allah ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Bersih yang tu. Dia kata Allah tak bagi. Dia kata Allah tak mau sembuhkan. Dia kata Allah macam ni. Dia kata Allah tak sayang. Bersihkan ingatan kau bahawa Allah itu macam tu. Kerana Allah ni tak sama seperti mana kau fikirkan. Ini maksud subhanallah. Bukan bersih Allah pasal dia kotor. Na'uzubillah, takkan lagu itu. Dan kata Syekh Yusuf Hasani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, guru saya sendiri, dia kata bila kita rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita kata apa? Maha Engkau Allah, Maha besar, Maha agung. Maha Engkau Allah. Suci apa? Suci Allah. Betul, suci Allah. Tapi sebenarnya sucikan Allah daripada ingatan bahawa Allah ni macam-macam. Dan selepas kita sucikan ingatan kita pada Allah, dia punya apa Allah nak buat? Allah bersihkan dosa kita. Sebenarnya yang nak bersih ni bukan Allah, kita. Kerana Syekh kata apa? Siapa engkau untuk bersihkan Allah? Siapa kita nak bersih Allah Ta'ala? Kalau dia kotor, na'uzubillah, sebenarnya kita yang kotor. Seolah-olah Allah nak apa-apa. Hang kata kat aku bersih, aku bersihkan hang. Maka Syekh kata apa? Kata Syekh, apabila kita sebut subhana rabbiyal azim bihamdi ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maksudnya kita minta Allah bersih kita. Kita minta Allah bersih kita daripada benda-benda atau dosa-dosa. Masuklah rumah Allah, minta apa? Minta ampun dosa Allah, biar Allah bersihkan dosa, baru Allah bagi rahmat. Maka yang kedua, ulang balik pertama, kenal Allah. Yang kedua, esakan Allah. Ketiga, sucikan dia. So ulang balik, apa maksud suci Allah? Sucikanlah ingatan engkau untuk fikir bahawa Allah ni macam ni, Allah macam ni, Allah macam tu, Allah macam ni. Sucikan dia. Sebab Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah tak pernah sama dengan makhluknya. Itu maksud daripada kata subhanallah. Sucikan hati kita, sucikan ingatan kita, du fikir Allah ni macam-macam. Allah tak kasih, Allah penghukum, Allah pengazam. Padahal Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sucikan daripada ingatan kita bahawa Allah tu barang yang tak kena atas Allah Ta'ala. Allah sakitkan dia. Pasal apa Allah sakitkan kita? Ada orang kata pula, Ustaz, pasal apa Allah ni bagi saya ni miskin? Orang lain Allah bagi kaya, pasal apa Allah miskin? Nak ujung balik, jangan fikir Allah buat tu hang. Jangan fikir Allah saja nak menanya hang, bukan. Yang ni kita bersihkan daripada ingatan bahawa Allah ni macam-macam. Baik, bila kita bersihkan ingatan pada Allah, Allah bersih hati kita dan Allah bersih diri kita daripada kesilapan dan dosa. Fikir Allah macam-macam tu, itulah dosa. Dan kita nak clearkan benda ni, nak clearkan. Sujud pada Allah, subhana rabbil ala wa bihamdihi, maknanya Allah, ampun dosaku sebab aku ni pernah fikir engkau macam-macam. Maka engkau bukan macam tu ya Allah. Ampunkan dosaku kerana pernah memikirkan benda tak layak pada engkau. Ini maksud subhanallah atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini maksudnya.
Kan kenapa? Inilah tauhid yang dibawa oleh al-arif billah, ulama-ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata subhanallah suci, maha suci engkau ya Allah. Ada makna nak maksud itu? Ada. Apa makna dia? Maha suci engkau ya Allah bermaksud engkau suci daripada benda yang dipikirkan oleh hamba engkau, dan suci engkau daripada benda yang tak layak pada engkau. Itulah engkau ya Allah. Di mana? Itu maksud subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ataupun lepas solat kita kata subhanallah, 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 subhanallah. Maksud dia, kau suci Allah daripada ingatan kami yang mengotorkan kau. Kau tak sama dengan apa yang fikir. Itu maksud tauhid yang akan dibawa oleh ulama-ulama dalam kitab ini. Saya pergi dia punya mukadimah dia. Tauhid yang kita bincang adalah tauhid yang sebenar, yang kita gabungkan tauhid pada kalam kepada tauhid amali. Kita gabungkan lepas ni insya-Allah tauhid praktikal dengan tauhid teori. Teori ni kalam, dia bincang Allah begini, tapi praktikal dia. Sebab itu kata ulama, tidak guna kau belajar ilmu tauhid melainkan kau beramal dengan tauhid itu. Apa beramal tauhid? Beramal tauhid ialah apabila kau mengubah diri kau untuk berada di bawah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qasaidah keempat, qala ma'alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid darain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berbawah ada baik 4 nah. Baik 7 bawah. 7 baris pada bawah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitani fil ma'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa berjalan ia akan satu jalan padahal menuntut ia padanya akan ilmu. Pemana hadis ni maknanya sesiapa yang pergi mengaji, siapa yang berjalan untuk sampai ke tempat pengajian, pergi cari ilmu lah maknanya. Dia tak duduk saja, dia cari ilmu, dan Allah suruh kita cari ilmu, Allah suruh kita belajar. Baik, maka siapa-siapa yang cari ilmu susah payah dia cari ilmu dan berjalan dia ke majlis ilmu, apa dapat kat dia? Allah kata apa? Nabi kata apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kepada majlis ilmu untuk dapatkan satu ilmu kerana Allah, maka Allah akan permudahkan dia masuk syurga. Maknanya apa tuan? Maknanya mengaji ni jalan syurga. Sebab tu bagi pihak kita, orang mengaji ni ialah ahli syurga. Layak gitu kita panggil. Macam tu layak. Siapa mengaji, ketahuilah siapa belajar ini dia layak masuk syurga Allah. Dan layak dia dipanggil ahlul jannah fil ardi. Ahli syurga Allah di dunia. Siapa? Orang yang cari ilmu. Dan cari ilmu ni pula tuan bukan pasal apa? Cari ilmu kerana nak kenal Allah. Tak ada ilmu yang paling tinggi dan paling mulia dalam segala ilmu melainkan kita belajar ilmu kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tuan-tuan, hina sehina-hinanya seperti anjing tadi, lebih teruk pada tu lagi. Sebab anjing pun mulia pasal kenal Tuhan, kenal Tuhan. Baik, anjing pun mulia pasal kenal Tuhan. Manusia hina sebab tak kenal Tuhan. Baik, maka cari ilmu. Cari ilmu bukan hak nak pergi buat kerja, bukan cari ilmu pasal nak kerja, bukan. Salah konsep cari ilmu kerana nak kerja. Cari ilmu kerana Allah, nak kenal Allah Ta'ala. Dengan matematik boleh kenal Allah, dengan sains boleh kenal Allah,
dan macam-macam semua ilmu daripada Islam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma diasing-asingkan dia oleh iblis, diasing-asingkan oleh orang kafir, cari ilmu kerana nak kerja. Ini cerita orang kafir punya. Cari ilmu sebab nak kerja ni, ini pandangan orang kafir. Sedangkan Islam, abang mengaji kerana nak kenal Allah. Iqra, sambung. Iqra bismi Rabbika alladhi khalaq. Belajarlah engkau untuk kenal Tuhan kau. Iqra bismi Rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa maksudnya? Mengajilah disebabkan Tuhanmu. Maka mengaji bukan suruh nak jadi pandai, bukan mengaji sebab nak kerja senang, bukan. Mengaji kerana nak kenal Allah. Maka Syekh kata apa kat kita? Syekh Usul kata apa kat saya? Belajarlah engkau untuk jadi orang soleh. Bukan mengaji nak suruh jadi pandai. Belajar mengaji ni nak jadi orang soleh dengan Allah. Kita mengaji. Tuan-tuan muslim Allah dengan di sekolah mungkin tak kenal Allah, belajar mungkin kenal dunia, tapi di masjid kita belajar kenal Allah Ta'ala. Mungkin di sekolah tak diajar macam tu, mungkin sekolah kafar mungkin ajar, tapi dia punya pengajian dia tak sampai tahap tu lah, tapi masih dalam bidang agama lagi, duk kenal sikit-sikit. Dan sepatutnya tuan-tuan ikut daripada kata-kata Luqman Al-Hakim pada anaknya, ikut ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil fiqh ni pada anak-anak kita, ambil fiqh umur 7 tahun. Baik, sebab Nabi kata bila mana umur kamu 7 tahun suruh dia salat. Salat tu apa dia? Fiqh. Bila nak ajar tauhid pada anak-anak? Bila tauhid? Jawapan dia ialah apa yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim dalam surah Al-Luqman. Pelajaran pertama, wahai mak ayah sekalian, ulang balik nak, pelajaran yang pertama yang kau nak kena bagi kepada anak cucu kau ialah tauhid. Umur dia bila? Awal-awal kelahiran, sejak dia boleh reti sikit-sikit lah, ajak dia Allah. Apa Nabi kata? Iftahu sibyanakum biqauli la ilaha illallah. Bukakan mulut anak kamu itu dengan kalimah Allah. Maknanya bagi dia kenal Allah. Jangan bagi kenal yang lain, bagi dia kenal Allah dulu. Apa kenal Allah? Sebutkan dia Allah, bagi dia dapat sebut Allah. Kadang-kadang mak ayah tak ajak tuan-tuan, tak ajak. Tiba-tiba dia dapati anak dia dapat sebut nama Allah. Bila sensitivity dia dahsyat, dia dengar azan di masjid TV rupanya. Ada anak kecil kan, anak kecil ni mak dia tak ajak, tiba-tiba mak dia terbuka TV sampai waktu azan di TV. Hari-hari dia tengok TV tu. Mak dia tak dapat TV, mak dia dah buat kerja, ayah dia buat kerja, tak dapat TV. Sampai waktu time masa waktu solat, azan di masjid, azan di radio atau azan di TV. Sampai dia besar, dia sembang-sembang dengan mak dia sonok-sonok dan main-main dengan dia, tiba-tiba dengan azan, dia berhenti, dia paling tengok azan. Dia kata mak, Allah Akbar. Anak abang kat mak dia, Allah Akbar. Makna apa? Dia kenal Allah Ta'ala. Cuma silap mak ayah dia tak bagi tahu dia. Maka kata Luqman Al-Hakim, kata pendidikan tauhid tuan-tuan, seawal usia dia wajib atas mak ayah perkenalkan dia dengan Allah. Dan hari ini kita dapati tuan-tuan, susah nak bagi dia kenal Allah ni bila umur dia tinggi dah, besar dah. Main 17 nak suruh kenal Allah lambat sikit dah, tapi boleh lagi. Pasal apa? Pasal bila usia awal tak bagi kenal Allah, dia bagi dia faham handphone, dia bagi kadang-kadang budak hari dahsyat tuan-tuan. Kita lock handset kita, dia boleh buka. Macam tak? Kita lock lah, tapi dia boleh buka. Macam mana? Saya tak tahu. Nah, kita tengok dia buka je. Anak kita baru 2-3 tahun. Sebab zaman ni zaman apa? Zaman fitnah dunia, terbuka untuk anak-anak. Kita tak erti yang tu. Kita tak erti ni. Bukan zaman kita, zaman anak-anak kita. Maka zaman anak-anak kita terdedah dengan benda-benda lain daripada Allah Ta'ala.
Walau macam mana pun tuan-tuan, pendidikan Islam ajak kita daripada usia 1 hari sampai umur 6 tahun, di sana wajib diberikan kenal Allah, ilmu tauhid. 7 tahun baru ajak dia sembahyang. 1 sampai 6 tahun wajib bagi mak ayah dia perkenalkan siapa Allah itu, supaya dia kenal Allah ni sebenarnya. Sikit lah bagi. Bila dia besar sikit, dia suap makan, dia kata ni Allah yang bagi kita makan ni makanlah makan ni, sedap ni Allah bagi. Dia sebut nama Allah bagi anak dia dengar. Ni tarbiyah. Ini tarbiyah untuk kenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Kitalah yang bertanggungjawab. Benar hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang lahir itu bersih. Baik, kita dengar hadis ni balik tuan-tuan. Setiap yang hidup itu setiap yang lahir itu bersih. Mana anak-anak lah. Fa abawahu, maka atas mak ayahnya lah, yuhawwidanihi, yunassiranihi, au yumajjisanihi, maka mak ayah dia lah yang berkala ni, bagi dia jadi Yahudi, bagi dia jadi Kristian, bagi dia jadi Majusi, bagi dia agama lain-lain, mak ayah dia. Tuan-tuan muslimin Allah sekalian, di waktu kita wajib kenal Allah, di waktu anak-anak wajib kenal Allah, tiba-tiba disuruh kenal agama lain pula, dah pening kita. Di waktu anak kita tak apa kenal Allah, Islam tak apa kenal, tiba diajak kenal agama lain. Boleh kenal tapi mantapkan akidah dulu. Bagi anak kenal Allah dulu, supaya dia jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin Allah sekalian, kata ulama, hadis Nabi SAW, siapa-siapa yang susah payah, siapa-siapa cari menempuh jalan mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan permudahkan bagi yang jalan-jalan ke syurga. Wa innal alima, dan orang-orang yang alim, orang mengaji ni, la yastaghfiru lahu man fis samawat, dan orang-orang yang alim, orang yang mengaji ni akan diminta ampun baginya barang apa saja di langit, wa man fil ardi, dan barang apa saja di bumi. Maknanya seluruh makhluk Allah Ta'ala, langit dan bumi, akan minta ampun dosa orang yang mengaji. Baik, seluruh makhluk Allah di langit dan bumi, mereka tak ada raja lain, mereka akan minta ampun dosa kita pada Allah. Bila kita pergi cari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, banyak dosa dah? Kita banyak dosa tuan-tuan? Banyak dah. Engguk pun tak berani engguk lah. Pasal banyak sangat dosa. Banyak dosa. Maka Allah offer tawaran, pergi mengaji aku nak ampun dosa. Tapi masih ada yang tak mahu. Maka kekallah hampa. Kalau gitu kekallah kamu dan dosa besar dengan Allah Ta'ala. Kami tak mau. Kami nak Allah ampun dosa kami. Sebab tu kami tak mau yang lain. Setiap malam kami duduk untuk dengar apa yang Allah sebut, apa ulama sebut. Dan di balik ilmu kita cari ni, di balik majlis ilmu ni, kita nak minta Allah ampun dosa kita. Dan memang pun Allah ampun dosa kita dengan doa daripada manusia, dengan makhluk di langit dan benda-benda yang ada di bumi. Kata hadis Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawat wa man fil ardi, dan orang yang mengaji, orang alim ni, dia akan diminta ampun dosanya oleh malaikat-malaikat dan juga 10 dan benda-benda yang makhluk-makhluk lain. Semua akan minta ampun dosa kita kerana mereka mau dan suka kepada kita sekalian. Kerana betul-betul ilmu ni jalan untuk Allah ampun dosa. Dan kata Nabi, hatta hitanul fil bahri, hatta ikan dalam air pun minta ampun dosa. Tuan-tuan muslimin semua, kata contohlah nak. Katalah contoh dia mengaji dengan saya di Seberang-Perai sana. Katalah saya main sini bawah daripada SPU, daripada Tuk Tawak main sini. Kena naik apa tuan? Kena naik kereta. Lintas apa? Lintas laut.
Tuan-tuan pergi sana lintas laut, saya main tu. Dalam laut ada apa? Ada, kalau dalam laut ada burung penina tu. Di mana punya planet ni? Ayak adalah ayak, ada ikan dia ada burung. Atas air laut lah baru ada burung kan. Baik. Katalah kita main sini tuan, berapa banyak ikan dalam laut? Dan kalau tuan-tuan pergi balik sana tuan, berapa banyak ikan dalam laut? Yang kata Nabi, hatta hitanul fil bahri, hatta ikan, seluruh ikan dalam air, apa spesies sekalipun, apa jenis ikan sekalipun, akan minta ampun dosa kita pada Allah karena kita keluar bicara ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis Nabi, kelebihan ilmu dan kelebihan orang mengaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita beran-beran dan Allah berikan kita keampunannya di balik ilmu, kuliah ilmu yang kita belajar setiap malam ni, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.